اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 52, baris yang ke-8. Baris yang ke-8 daripada atas. Surat 52 baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Terima apa yang dibawa oleh Rasul. Terima apa yang dibawa oleh Rasul. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul daripada segala perkara agama. Terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul. Mana barang yang dibawa oleh Rasul daripada segala perkara agama. Dan percaya apa-apa. Dan percaya apa-apa ia Rasul khabar daripada perkara yang gaib. Terima apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi selesai pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Kemudian yang terkandung di bawah sifat Allah, sifat Rasul atas jalanan yang masyhur 50 aqaidul iman, atas jalanan yang muktamad 36 aqaidul iman, yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Kemudian didatangkan pembicaraan berkaitan dengan nafi dan isbat. Jadi sebelum nak berpindah kepada pembicaraan berkaitan dengan beriman dengan sekalian Rasul. Beriman dengan sekalian Rasul. Kemudian dia akan pergi pula kepada bicara malaikah. Kemudian pergi pula kepada bicara segala kitab-kitab. Ini hak dalam kitab Pati Paridah. Dan kitab Pati Paridah yang membicarakan berkaitan dengan keenam rukun iman. Keenam rukun iman. Jadi sebelum nak masuk kepada beriman dengan sekalian Rasul secara ijmal, selepas selesai bicara berkaitan dengan aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah
2 kalimah syahadah. Kemudian sekalian hukum pula masuk di bawah Muhammadur Rasulullah yang terdahulunya. Kita beriman dengan malaikah, beriman dengan kitab, beriman dengan sekalian rasul-rasul yang lain, beriman dengan hari akhirah, masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadah yang kedua. Sehingga kan syahadah yang pertama, penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri pun masuk di bawah syahadah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi lah yang bawa kita kepada beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kitab Pati Paridah. Sehingga kan ada setengah ulama mengumpamakan bahawa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah umpama laut yang tak ada bertepi, la ilaha illallah, satu titik daripadanya. Ni saya tekan dah terdahulunya, jangan salah faham. Bukan makna la ilaha illallah tu kecil, bukan makna la ilaha illallah tak ada apa-apa, bukan. Tapi nak ceritanya, yang kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, yang kita mengenal akan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, perintah Al-Quran. Hendaklah kamu mengetahui, hendaklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah ni. Kita ambil daripada mana? Daripada yang disampaikan oleh Muhammadur Rasulullah. Ada ni. Jadi la ilaha illallah pun masuk bahawa Muhammadur Rasulullah. Bukan makna Allah Ta'ala masuk di bawah makhluk Allah, bukan. Oh, tu jauh sangat pemahaman. Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ni. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seolah-olahnya Muhammadur Rasulullah lebih besar, bukan. Mengenal Allah, ini mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, mengenal dan beriman hanyalah Allah Ta'ala jua Tuhan, mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa. Pandai ni. Ni hak saya sebut dah terdahulunya, sampai ke timbul fitnah. Apabila dibicarakan dari kitab Pati Paridah ni, yang dirumuskan daripada kitab Faridatul Fara'id itulah. Jadi la ilaha illallah, satu titik daripada laut yang luas. Laut yang luas tu di perumpamaan bagi Muhammadur Rasulullah. Jadi syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, jadi kecil, bukan. Pada ni. Sebab itulah pembicaraan berkaitan dengan Muhammadur Rasulullah ni cukup besar. Sebagaimana saya sebut dah terdahulunya, mazhab Maliki hina Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad. Murtad tu sepakat ulama dah tunya, ijma' ulama. Hina Nabi sallallahu alaihi wasallam memanglah kafir, tu orang maklumlah kedah. Tapi murtadnya seseorang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, murtad ni boleh tak kembali bertaubah?
Orang kafir penyembah berhala puluh-puluh tahun, apabila bertaubah dengan mengucap 2 kalimah syahadah, diterima taubahnya. Hak sembah berhala puluh-puluh tahun. Hak macam kafir Mekah tu pula, bunuh sahabat dalam peperangan Uhud contohnya, tapi akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah, diterima taubatnya dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Orang kafir ni, kalau kafir murtad macam mana? Kafir murtad pun sama, diterima taubahnya dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dengan bertaubat daripada kesalahan yang menyebabkan dia murtad dan mengucap 2 kalimah syahadah. Dia orang kafir asal dengan kafir murtad ni lain. Orang kafir asal penyembah berhala hanya mengucap 2 kalimah syahadah, maka diterima taubahnya, dia mengucap serta hati dia beriman. Berbeza dengan orang Islam asal, dia jadi murtad kemudian walaiyazabillah nak kembali balik pada Islam, bukan hanya mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi wajib bertaubah daripada kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan dia murtad. Ada ni orang kafir asal penyembah berhala dengan semata-mata mengucap 2 kalimah syahadah serta hati beriman akan Allah dan Nabi SAW, diterima taubahnya, ia menjadi orang Islam yang beriman, diampuni sekalian dosa, kalau mati saat tu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir asal. Berbeza dengan orang Islam asal. Orang Islam asal, Islam yang diwarisi lah. Islam yang diwarisi. Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Tiba-tiba jatuh kafir murtad. Sama ada dengan perkataan ke, dengan perbuatan ke, nak kembali kepada Islam, nak bertaubah, bukan hanya semata-mata mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kena bertaubah daripada apakah kesalahan, sama ada percakapan ataupun perbuatan yang menyebabkan dia orang Islam jadi kafir murtad, barulah mengucap 2 kalimah syahadah. Ada ni. Sebagai contoh, dia hina hukum agama Allah Subhanahu wa taala, yang hukum agama Allah ni diketahui secara mudah-mudah. Ianya adalah hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hina, maka jadi murtad di walaiyazabillah. Dia nak kembali balik pada Islam, dia kena bertaubat daripada hak penghinaan dia tadi tu dan mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia hina agama Allah Subhanahu wa taala, jadi murtad di walaiyazabillah, dia pun sembahyang. Sembahyangnya tidak sah sebab dia kafir murtad. Tetapi di dalam sembahyangnya ada 2 kalimah syahadah. Tasyahud awal ada 2 kalimah syahadah, tasyahud akhir ada 2 kalimah syahadah. Kembali balik tak kepada Islam dianya ketika dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia sembahyang memang tidak sah, sebab dia takbiratul ihram dan keadaan dia sudah murtad, maka sembahyang tidak sah. Tu bab sembahyang tidak sah. Tapi di dalam sembahyang ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, yang di dalamnya ada mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kembali balik tak kepada Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah tanpa dia bertaubah daripada kesalahan dia, sama ada perkataan ataupun perbuatan yang menyebabkan dia murtad. Kembali balik pada Islam tak dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah? Tidak kembali balik pada Islam. Ini pandangan yang muktamad. Sebab dia kafir murtad, bukan kafir asal. Dia kena taubat dahulu daripada perkataan dan perbuatan yang menyebabkan jadi murtad. Ada ni. Jadi berbeza. Kafir asli bertaubah dengan mengucap dengan syahadah,
dengan kafir murtad yang asalnya Islam nak kembali kepada Islam, dia wajib bertaubat daripada kesalahan yang menyebabkan dia jadi murtad sama ada perkataan ataupun perbuatan dan mengucap dua kalimah syahadah. Ini kafir murtad boleh bertaubat, melainkan kafir murtad berpunca daripada menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir murtad kerana menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazhab Maliki tidak lagi diterima taubahnya, wajib kena bunuh. Di situ. Itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i termasuk kafir murtad kerana menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hak kafir murtad yang lain. Diterima kembali taubahnya dengan dia mengucap dua kalimah syahadah dan bertaubah daripada kesalahan yang menyebabkan jadi murtad. Di mazhab Maliki murtad lain diterima taubah. Bukan murtad kerana menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak daklah beriman dengan Allah. Tak beriman dengan Allah. Tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beriman dengan Allah ni ambil ceritaan daripada mana? Siapa yang menyampaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak mari mana lagi dah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bawa kepada beriman dengan Allah ditolak. Hanya nak terima apa yang dibawa. Itu nak cerita besarnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya kedudukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan mengatasi Allah Taala, bukan. Sebab tu terdahulunya pembicaraan sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum mana? Termasuk hukum kita penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Ni bukan sama ni. Ni cuma dia tak fokus kepada terdahulunya Muhammadur Rasulullah. Sini buat tajuk terima apa yang dibawa oleh Rasul. Kita Rasulnya Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul. Apa barang yang dibawa oleh Rasul? Bayang dianya daripada segala perkara agama. Di sini terima apa di sini? Sebab kita ada dua terima. Satunya terima hati iman, satunya terima lidah Islam. Kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan iman. Terima hati. Ada ni. Sebab kita bicara berkaitan dengan iman. Yang mana dahulu di permulaan kitab Pati Paridah, selepas didatangkan definisi agama, apa dia agama? Definisi agama di awal kitab Pati Paridah di muka surat 4, apa dia agama? Kemudian disusuli dengan tanda orang beragama yang sebenar 4 perkara tu. Dimulai dengan i'tiqad yang betul. Itu kan agama yang sebenar. I'tiqad tidak peduli sembahyang puasa rajin, itu bukan orang agama tu. Itu orang lakon-lakon agama. Dijadikan sebagai budaya, adat, tradisi. Itu bukan agama. Yang keduanya menunaikan ibadah kerana Allah, tidak kerana lain. Jadi tanda beragama yang sebenar, yang pertamanya kesucian akidah. Yang kedua, kesucian hati, beribadah semata-mata kerana Allah. Ia letak dua kesucian dalam agama ni sebagai tanda beragama yang pertama,
tanda beragama yang kedua. Boleh pergi pada 3 ke 4, mengerjakan segala disuruh. Dengan bersembahyang, berpuasa, segala suruhan Allah zahir dan batin. Yang keempat, meninggalkan segala yang dilarang, hak zahir, hak batin. Tapi orang yang mengerjakan segala yang disuruh, orang yang meninggalkan dilarang, yang pertama dan keduanya suci akidah, yang kedua suci kosak niat hati. Ini yang pertama, yang kedua, tanda orang beragama adalah 2 kesucian. Permulaannya kesucian akidah, tempat tilik Allah. Orang yang suci akidah, orang yang mengerjakan segala suruhan, bersembahyang, berpuasa, diterima ataupun tidak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tilik pula pada kesucian hati, beribadah kerana Allah ke tidak. Ni. Tapi yang tempat tilik Allah, kesucian hati itu, dan kitab Fatih Faridah letak nombor 2, tanda orang beragama yang sebenar. Sebab tu nak beragama yang sebenar, kembali kepada keikhlasan, kesucian. Ad-dinul khalis, agama yang suci. Kembali kepada keikhlasan, kembali kepada kesucian. Ikhlas ni suci lah. Ikhlas ni licin, suci licin, tak purah langsung. Itu ikhlas, keikhlasan. Kita cuma sebut keikhlasan ni hanya buat ibadat, niat kerana Allah. Yalah tu keikhlasan. Keikhlasan, kesucian pertama adalah keikhlasan, kesucian dalam bab pegangan. Suratul Ikhlas, surah Qul Huwallah tu. Ada ni. Jadi agama yang suci, ad-dinul khalis, agama yang suci. Sebab itulah hak dalam Terengganu FM, hak pagi Jumaat pukul 10 suku tu letak tajuk ad-dinul khalis. Sebab cadangannya permulaan nak bicara bab akidah, nak bicara bab kesucian akidah. Selesai bicara kesucian akidah, nak pergi pula pada kesucian hati, daripada sifat-sifat kecelaan, nak pergi pada pembicaraan tasawuf lah. Sebab dalam Terengganu FM tu petang Isnin tu pekoh dah. Petang Isnin tu pekoh dah. Kita idaman penuntut. Jadi hak ad-dinul khalis tu, hak pagi Jumaat 10 suku tu cadang gitulah. Sekarang pembicaraan bab kesucian akidah, ad-dinul khalis. Selesai nak pergi pada kesucian hati, daripada sifat-sifat kecelaan. Jadi apabila dibina agama atas kesucian, jadi nak agama ni kita kena betul-betul ikhlas hati kita, suci hati kita. Kalau tidak, kita hanya berpura-pura sembahyang, berjemaah, mari masjid, berpura-pura. Sebab akidah yang terpesong, orang tak nampak. Hati riak, wujud takabur, kotor hati. Takabur ni sifat iblis. Takabur sifat iblis. Tapi riak, wujud takabur ni, ini hati. Jadi hak tak nampak ni lah, bergantung kepada kita nak agama sungguh ke dak. Nak agama kerana tua-tua, nak pergi ke mana dah, tua tu nak pergi masjid lah, kata dia orang dah. Nak pergi tempat orang muda-muda malu dah. Kalau pergi ke orang muda tengok, pocik jadilah magat kita ni tempat orang muda ni, pocik pocik tua dah pergi masjid lah, kubur panggil dah, budak muda kata. Jadi tak ada arah lah tu nak pergi masjid. Nak agama, kena ikhlas molek. Tujuan ikhlas molek kerana agama, apa dia nak agama? Dia ada usuluddin, dia dah tapak agama, i'tiqad yang suci, hak hubungan hati masing-masing dengan Allah. Betul tak situ? Tak peduli. Ni orang yang berpura-pura. Ni ramai lah pesen ni akhir zaman, penuh masjid. Penuh masjid. Tak ada ni.
Tapi pembicaraan akidah untuk memastikan akidah yang suci, tak ada. Tak heran, tak peduli. Dengar sekali, payah pakai lari. Bukan nak betul akidah, dia pakai lari je. Ada ni. Ini bukan agama yang sebenar ni, kita paridah. Apa kau tanda orang beragama yang sebenar? 4 perkara. Kemudian disusuli di bawah tu, agama terhimpun dalam Islam, iman dan ihsan. Kemudian didatangkan takrif Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau pergi pada takrif iman, menerima hati iman. Jadi sekarang ni terima apa? Terima hati kalau bicara bab iman, terima zahir kalau bicara bab Islam. Kalau bicara bab Islam, terima zahir, terima mulut, terima lidah. Hukum ni hukum Allah, terima. Tu. Sebab apa? Sebab hukum Allah ni Rasul yang bawa. Terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul. Mana barang yang dibawa oleh Rasul ni? Daripada segala perkara agama. Terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul. Mana sekalian barang dibawa oleh Rasul ni? Daripada segala perkara agama. Sekalian barang yang dibawa oleh Rasul ni daripada segala perkara agama, Rasul bawa 23 tahun. Wajib atas tiap-tiap mukallaf ni terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul. Apa barang? Daripada segala perkara agama. Faham ayat itu? Terima sekalian. Wajib atas tiap-tiap mukallaf terima sekalian. Terima sekalian lah. Sekarang ni kita nak terima, kita kena tahu apa yang dibawa oleh Rasul. Ada ni. Kemudian terima sekalian yang dibawa oleh Rasul selama 23 tahun. Kita nak terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul, kena tahulah sekalian barang yang dibawa oleh Rasul. Kita tahu ke sekalian? Dah banyak mana kita tahu? Tak wani nak cerita tau. Berapa persen je kita tahu? Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Kita 23 tahun tu belajar ilmu dunia. Ada ni. Jadi macam nak terima sekalian. Di sini jadi ringkas saja. Balik kepada hak takrifan Islam dan iman. Terima Islam, terima pada zahir. Iman, terima hati, percaya hati akan sekalian perkara agama yang datang oleh Rasul daripada perkara agama yang diketahui secara mudah. Dia kena balik situ. Perkara agama mana ni? Maklumun fid dini bid darurah. Kena pergi situ. Kena pergi situ. Perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Tak ngaji banyak pun tahu, ianya adalah perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Terima sekalian, terima hati sebagai orang beriman, terima sekalian, terima zahir sebagai orang Islam, sekalian perkara agama yang diketahui dengan secara darurah. Darurah ni bukan tersepit. Kita biasa faham darurah ni tersepit. Dalam keadaan darurah, perkara yang haram dimakan pun jadi halal. Ni. Sebab apa? Darurat dah. Darurat lah. Bunyi darurah pelik sikit tau. Bunyi darurat baru tu. Kita maklumlah darurah tu di hujung tu marbutah. Terbulat tu kan. Daruratun. Di hujung tu ada marbutah, terbulat.
Orang panggil tersanggu. Ni orang panggil ni, yang ambil mana tak tahulah istilah tu. Satu tersanggu, satu terperahu. Saya dengar orang radio. Dia kata tu tersanggu, sanggu kan? Puang sanggu, bulat. Satu lagi terperahu, perahu. Perahu. Ada radio. Tu bukan hak kita tu, untuk pengenalan je. Jadi darurah tu termarbutah. Dia kalau termarbutah ni, kalau kita berhenti dia baca dengan he. Darurah. Masyhur dia begitu. Tapi boleh berhenti dengan te. Darurat. Darurat boleh juga, tak salah. Darurat tak salah. Termarbutah di hujung, kalau kita berhenti dengan he. Itu yang masyhur. Tapi kalau berhenti dengan te, darurat, boleh. Kita kalau sebut kata darurat, darurat lah. Darurah ni ya. Darurat ni makna apa? Tersepit. Bukan. Di sini maknanya perkara yang diketahui pada agama secara darurah, dengan makna secara mudah. Orang tahu belaka. Ini adalah perkara agama yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat bandingan beginilah. Dibuat bandingan perkara agama yang Nabi bawa, ada perkara yang besar-besar, ada perkara yang kecil-kecil. Buat bandingannya, perkara yang besar-besar ni daripada jauh nampak dah. Hak kecil-kecil kena pergi dekat baru nampak. Faham ni? Jadi perkara agama besar-besar ni tak ngaji banyak pun tahu. Ni Nabi bawa gini ni. Faham ni? Tapi banyak perkara agama yang mana hak ni kena belajar betul-betul baru tahu. Oh, Nabi kata gitu, Nabi buat gitu, Nabi bawa gitu. Ni. Faham ni? Jadi banyaklah perkara yang kita tahu kemudian. Adapun perkara besar-besar tu budak pun tahu. Ada ni. Hak perkara ditahu secara darurah. Malaikat ada, orang tahu belaka. Al-Quran kalamullah, orang tahu belaka. Ada ni. Akan berlaku kiamah, orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu, walaupun tidak percaya pun. Orang kafir tahu. Cuma orang kafir ni kalau malaikat dia kata dewa ke apa, wallahu alam lah. Ada ni. Mana perkara orang tahu belaka, budak pun tahu. Mati akan dibangkitkan kembali, orang tahu belaka. Semayang wajib, orang tahu belaka. Puasa wajib, orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu. Kamu ni bulan Ramadan kan, orang kamu kan puasa kan, dah kamu macam mana tak puasa? Saya pernah, dia cakap tinggi. Cakap makom lah. Tapi orang ni memang sesak lah. Dia cakap tinggi. Tapi semayangnya tidak. Memang betul sesak lah. Bulan Ramadan dia makan. Sebelah dia tu orang bukan Islam. Makan kok. Dia makan. Kata ni makan tinggi. Saya kata depan dia, ni makan tinggi. Oh, kalau gini makan tinggi, tu sebelah tu makan tinggi juga lah. Bukan Islam tu lah. Bukan Islam tu makan kan. Dia mengaku makan tinggi, makan kot bulan Ramadan siang hari. Ni makan tinggi. Orang sama tinggi makan dengan hak sebelah tu kata. Hak Ceyenu Alik tu lah. Hak sebelah tu Ceyenu Alik. Kena dia je Ceyenu Alik. Hak sebelah dia tu. Oh, kata makan tinggi. Bagaimana ni betul-betul sah. Dia semayang tidur. Tapi dia belajar ilmu hak sosek gitu dia kata. Ilmu hak ngajar kalau buka api pun api terang-terang sikit je. Tak boleh api kuat sangat. Ramai orang tahu dia kata. Dia memang sesak sungguh lah. Tapi gerangnya tengok dia makan sebelah orang hak Ceyenu Alik bulan Ramadan. Oh, ni makan tinggi. Oh, kalau tinggi sungguh makan ni sama tinggi tu tengok sebelah. Oh, sebelah tu dah kata tapi pun tak faham apa benda pula hidup cakap dua orang ni. Dah kata apa senyap aja dia.
Makna kita kata, kalau orang bukan Islam pun tahu. Orang Islam, orang Ramadan wajib puasa. Ni perkara agama yang diketahui secara darurah, orang panggil. Ada ni. Orang tahu belaka, berjudi haram, minum arak haram, berzina haram. Orang kafir pun tahu orang Islam tak boleh berjudi. Orang kafir pun tahu orang Islam tak boleh minum arak, orang Islam tak boleh berzina. Dia panggil apa ni? Perkara agama yang diketahui secara darurah. Kita sebagai orang Islam yang beriman wajib terima zahir batin akan sekalian. Jadi, cuma kita sini oleh kerana kita bicara sekarang bab iman, terima hatilah. Terima lidah tu Islam. Kemudian kita buat. Kita tunaikan apa yang kita terima. Terima dak sembahyang wajib, sembahyang lah. Terima kan puasa wajib, puasalah, jangan terima saja. Dah terima hukum kata berjudi, minum arak, berzina haram. Terima. Tinggallah minum arak, berjudi apa semua tu. Tunaikan, laksanakan apa yang diterima, suruhan dikerjakan, larangan ditinggalkan, itu pergi pada ihsan. Ni. Kita bicara dahulu. Di permulaan kitab Pati Paridah. Yang sekarang ni saya sedang membicarakan Islam, iman dan ihsan ni hari Isnin malam Selasa. Kita Al-Misbahul Munir di Masjid Kristen. Kita bukan Masjid Seming. Masjid Kristen. Okey, Bayu ni Masjid Seming. Itu Masjid Kristen. Bicara bab Islam, iman dan ihsan. Takrifan Islam, iman dan ihsan ni kena letak molek. Tak letak molek sini tak jadi ahli sunnah. Tak letak molek antara Islam, iman dan ihsan tak jadi ahli sunnah. Mudah terundur kepada khawarij. Tak faham Islam, iman dan ihsan. Lepas tu dalam kitab Paridah dalam kitab Pati Paridah terdahulunya, hak berkaitan dengan Islam ni terima kalau ia tidak beramal sekalipun. Itu dalam kitab Pati Paridah. Dan kitab Faridatul Faraid itu kitab asal. Pati Paridah ni rumusan. Seperti ia meninggalkan semayang dan umpamanya selama-lamanya, tak pernah semayang ayat pun semayang, tak pernah semayang ayat pun puasa, dia orang Islam selagi diterima kewajipan semayang, selagi diterima kewajipan puasa. Lepas tu pelik pula kitanya, mendirikan semayang tu rukun Islam, berpuasa Ramadan rukun Islam. Tiba-tiba tak pernah sembahyang, tak pernah berpuasa sepanjang hayat dia, masih lagi orang Islam, selagi diterima secara zahir, dia tidak engkar kewajipan sembahyang, kewajipan puasa. Tu kena pahlusi pula. Beza rukun Islam dengan rukun iman. Rukun iman macam rukun sembahyang. Rukun iman macam rukun wuduk. Rukun yang hakiki, rukun yang sebenar-benar. Apa rukun yang sebenar-benar? Ma yatawaqqafu alaihi satu syai'. Itu rukun yang sebenar-benar. Apa makna dia? Makna tak ada satu rukun batal lalu. Itu ada. Itu rukun. Rukun iman, tak ada satu rukun. Tak beriman dengan malaikat, batal iman. Rukun semayang, tinggal satu rukun, batal semayang. Rukun wuduk, tak buat satu rukun, tak jadi wuduk. Itu rukun hakiki. Rukun Islam, mendirikan semayang. Orang tak semayang, batal Islam. Ada. Rukun Islam berpuasa Ramadan. Orang tidak berpuasa, batal Islam. Ada. Rukun Islam mengeluarkan zakat. Orang ni kedekut, zakat tak bayar, batal Islam. Dia berkemampuan, wajib mengerjakan haji, dia tak peduli pun. Dia tidak menunaikan kewajipan haji, dia berkemampuan, batal Islam. Itu rukun kan? Beriman dengan malaikat, tak beriman dengan malaikat, tak sah iman dia. Tu.
Tak beriman dengan kitab, tak sah iman dia. Tidak beriman dengan berlakunya kiamah, tak sah iman dia. Sebab beriman dengan hari kiamah ni rukun. Macam mana dengan rukun Islam? Mendirikan sembahyang, berpuasa Ramadan. Kalau tidak mendirikan sembahyang, batal Islam. Tidak berpuasa, batal Islam. Tak juga tak batal tau. Lepas tu rukun apa tak batal? Kalau rukun sembahyang tak buat, batal sungguh. Dah rukun kan? Rukun ni juzuk kepada sesuatu perkara. Tak ada juzuk, tak jadilah perkara tu. Itu rukun. Apa sembahyang? Juzuknya baca Fatihah. Apa sembahyang? Juzuknya rokok. Lepas tu tak baca, tak ada sembahyang. Tak rokok, tak ada sembahyang. Sebab itu dipanggil juzuk kepada satu-satu perkara. Itu rukun. Bahagian dia. Rukun sembahyang maknanya apa? Juzuk sembahyang. Bahagian sembahyang. Baca Fatihah itulah bahagian sembahyang. Rokok sujud itulah bahagian sembahyang. Itu dia panggil rukun, juzuk. Tak ada lah sembahyang. Macam mana rukun Islam? Tak ada satu rukun, batal Islam. Waktu dia kena pahalusi pula tu. Itu dia panggil rukun urfi, bukan rukun hakiki. Kita tak reti, tapi kita tidak pernah menghukum orang tak semayang jadi batal Islam. Tak ada orang kita, dia tak puasa, kafir dia. Tak ada orang kita kata gitu. Kan ada? Hak kena takat tak puasa itulah, hak kena denda. Kafir dah dia sebab dia tak puasa. Tak ada orang cakap pun gitu. Dia zakat tak bayar, dia memang kedekut. Zakat tak bayar, kafir dia. Tak ada orang cakap gitu. Tapi kita kata berpuasa Ramadan rukun Islam, mengeluarkan zakat rukun Islam. Jadi tak ada rukun tak batal Islam. Maknanya kita tak pandai jawab, tapi tak ada lah pula kita kata batal Islam kerana tak semayang, tak puasa, zakat tak bayar. Tapi kita panggil rukun. Dia bahas kata pula rukun hakiki hak mana, rukun urfi hak mana. Seolah-olah seperti rukun. Mendirikan sembahyang ni seolah-olah seperti rukun. Sebab apa? Sebab nak membezakan orang Islam dengan bukan Islam, di sembahyang lah. Ada ni. Jadi besarnya mendirikan sembahyang, besarnya berpuasa Ramadan, besarnya mengeluarkan zakat dan perkara agama, besarnya mengerjakan haji dan perkara agama, seolah-olah seperti rukun. Dia panggil rukun urfi atau rukun Islam. Sebab takrifan Islam kita dahulunya, sekalipun dan kalau tidak beramal sekalipun, waktu dalam kitab Fatih Faridah dan kitab Faridatul Faraid, seperti meninggalkan yakal sembahyang atau umpamanya, selama-lama kekal sebagai orang Islam selagi diterima bahawa sembahyang tu wajib. Dia engkar sembahyang tak wajib sebab dia dengan Tuhan rapat dah, dia kenal molek dah Tuhannya. Sembahyang tak wajib, murtad lah dianya, batal Islam sebab dia engkar, tolak akan perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah, iaitu kewajipan sembahyang. Dia engkar, ditolak, batal Islam. Puasa tak wajib-wajib, puasa buat apa? Menyeksa tubuh badan, makanan banyak kan, tak ada faedah berpuasa, batal Islam. Di Mekah buat apa kau duduk pusing ke batu, duduk berjalan sampai ke Marwah, duduk tunggu di padang Arafah, apa benda kerjaan, tak pakai belaka tu, batal Islam sebab dia engkar, ditolak. Pada ni. Jadi Islam tu terima zahir. Tapi kita bicara sini iman. Iman ni percaya hati. Ni hati ni. Di dua tu kan. Satunya terima zahir Islam, yang kedua terima hati iman. Lepas tu kerjakan, tunaikan apa yang diterima tu, pergi pada ihsan. Ihsan ni Nabi sebut anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa engkau mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan. Dah kita terima dah sembahyang wajib kan, buatlah.
Kita terima dah kan puasa wajib kan? Buatlah. Kita terima dah kan berjudi, minum arak, berzina tu larangan agama, tinggallah. Ini ihsan. Terima dah kan menutupi aurah tu wajib, tutup aurah. Terima hukum makan riba haram, rasuah haram, tinggallah. Terima dak hukum haramnya mengumpat, terima, tinggallah mengumpat. Itu ihsan. Mengumpat haram, tapi mani-mani je mengumpat. Orang ni orang Islam yang tidak ada ihsan. Orang Islam yang tidak mengabdikan diri akan Allah. Orang Islam yang tidak melakukan kebaikan. Tak ada musim dia, tak ada. Ihsan ni buat baik. Pemana buat baik? Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Dah terima dah kan? Hukum mengumpat tu haram. Quran larang, hadis larang. Dah terima sebagai orang baik, tinggalkanlah. Yang kita terima mengumpat tu larangan agama, yang dilanggar buat apa? Terima, tak engkar, tak ada menghalalkan mengumpat. Tapi sebab masa lagi buat, dia langgar larangan. Dia panggil orang Islam yang bukan baik. Orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bak laksana itu ihsan. Islam terima zahir. Ihsan laksana. Kalau tak faham sinilah, mudah akan ditundur kepada khawarij. Khawarij Islam qaulun wa amalun. Qaul perkataan, ya terima, wa amalun buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Tak buat Tuhan suruh, kafir. Tak tinggal Tuhan larang, kafir atau khawarij, bukan di sunnah. Ada ni. Khawarij buat dosa kafir lalu dah. Sebab Islam ni kena terima dan beramal. Apa nak beramal? Hak Tuhan suruh buat belaka, jangan tinggal. Tinggal kafir. Hak Tuhan larang, tinggal belaka, jangan buat. Buat kafir. Hak benda Tuhan larang. Itu khawarij. Semangat gitu tau. Gitu baru semangat tau. Baru semangat. Terima dah mengumpat haram. Terima dah. Terima. Mengumpat je kafir. Tak mengumpat tau. Ke mana? Sedap tu pula baru semangat. Dah. Quran larang terang-terang, wala yarta' ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat setengah ke setengah. Terima tak tu larangan Quran? Kena lawan. Apa Quran ni? Larang mengumpat. Mengumpatkan benda baik kan? Nak lawan? Tak ada orang lawan, terima. Quran kata haram, terima. Tak ada nak lawan. Dah, terima. Tinggalkanlah mengumpat. Mengumpat kafir dah. Baru iya. Ku mana? Duduk molek-molek. Adakah orang kita mengumpat? Kafir dah mu. Bak mu langgar larangan Quran. Tak mengumpat lah jawapan dia. Semangat tu. Itu khawarij. Semangat khawarij pada masa awal Islam. Khawarij pada masa awal Islam, dia berkembang pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khawarij ni dia berkembang pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khawarij ni kalau kita balik pada sejarah, dikenali dengan puak Sufriyah. Sufriyah ni orang yang pucat muka. Kuning muka, pucat muka. Sebab apa pucat muka? Sebab kita kalau pucat muka kau macam manis lah tau. Kuhri pucat tu, mana ni? Hari tu gemuk molek. Macam manis lah kalau kita. Dia tak ni, pucat muka puak khawarij ni. Sebab tidur tak cukup qiyamul lail. Tak makan sehari kerana puasa sunat. Kuat ibadat. Puak khawarij ni. Dia puak khawarij ni puak pendalaman. Dia terima Islam pada masa Nabi. Pada masa Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar apa semua. Tapi dia jauh. Bila dia jauh ni ilmu tak apa siapa. Ilmu tak apa siapa ni dia banyak pakai pemahaman sendiri. Khawarij. Tapi puak dia ni puak yang kuat buat ibadat. Tetapi sanggup tinggal Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Puak Khawarij tinggal Sayyidina Ali sebagai khalifah di Madinah. Ada ni. Sebab dikira Sayyidina Ali ni sudah tak betul dengan hak Nabi bawa. Hak betul ni siapa? Mereka yang betul. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pemegang kunci gedung ilmu, Nabi kata. Ada ni. Pemegang kunci gedung ilmu Sayyidina Ali ni. Puak Khawarij kata tak betul Sayyidina Ali. Dia boleh pengaruhi puak dia 24,000 orang tinggal Sayyidina Ali karamallahu wajhah berpindah ke Harura di Iraq. Lari daripada Madinah ke Iraq. Berhijrah. Tak duduk di bawah pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tak betul Sayyidina Ali. Siapa betul? Mereka betul. Mereka wajahir. Ada ni. Berpindah sampai ke Iraq tu. Zaman dulu bukan berpindah naik kapal terbang. Bukan naik bah. Bukan naik kereta. Dia boleh pengaruhi puak dia 24,000 orang. Tinggal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak betul dah. Hak betul ikut Nabinya mereka. Khawarij. Hebat dah, hebat pengaruh mereka. 24,000 orang. Tu masih lagi awal Islam tu. Masih lagi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin lagi tu. Tak peliklah masa sekarang. Dia belajarnya tidak. Orang belajar dia lari. Dia beranggapan dialah ikut Nabinya. Orang yang belajar ni tak ikut Nabi. Orang mengajar dia lari. Kuat ibadat. Tak pelik. Sayyidina Ali pun orang tinggal mulai-mulai ada. Puak Khawarij kata Sayyidina Ali ni tak pakar dah. Tak betul dah. Tak ikut jalanan Nabi dah. Sayyidina Ali pemegang kunci gedung ilmu. Nabi kata pemegang kunci gedung ilmu. Nabi kata tak betul pemegang kunci gedung ilmu. Bayangkan puak ni 24,000 orang dia pakat lari duduk di Iraq. Khawarij. Semangat puak dianya langgar perintah agama, kafir. Ada ni. Sebab itulah jangan mudah-mudah tidak melaksana hukum Allah, kafir. Itu Khawarij, bukan ahli sunnah. Mereka-mereka yang tidak melaksana hukum Allah, kafir. Bukan ahli sunnah. Khawarij seumpama tu. Tidak laksana hukum Allah, banyaklah kitanya. Kita laksana tak hukum Allah dalam diri kita sepenuhnya? Kita laksana tak hukum Allah dalam diri kita sepenuhnya? Kita laksana tak hukum Allah dalam keluarga kita sepenuhnya? Banyak yang kita tak laksana hukum Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita. Dah kafir ya? Orang yang tidak ada ihsan. Sebab orang yang ihsan, orang yang laksana sekalian hukum Allah dalam diri, laksana sekalian hukum Allah dalam keluarga, laksana sekalian hukum Allah dalam negara. Itu orang yang ada ihsan. Itu pergi pada ihsan. Syarat untuk sempurna Islam dan iman, ihsan. Orang yang tidak laksana hukum Allah Subhanahu wa taala dalam diri, dalam keluarga, dalam negara, orang ni orang yang tidak sempurna Islam dan iman. Orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam tak batal. Tak laksana hukum Allah, maka kafirlah dia. Itu Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak nak beza antara Islam dan ihsan. Islam terima, ihsan laksana. Selagi dia terima, selagi tu dia orang Islam. Sangat-sangat salah pemahaman. Kalau dah laksana, makna engkar. Tak laksana hukum Allah berarti engkar. Kalau tak engkar mesti laksana. Salah sangat-sangat pemahaman tu. Ada orang faham gitu? Kalau terima laksana. Kalau tak laksana tak terima. Tak terima kafir. Jauh lagi. Tadi kan kita dalam diri banyak yang kita tak laksana, tapi kita terima sekalian hukum Allah. Cuma kita lemah. Hukum Allah kita terima, tapi kita tak laksana dalam diri. Kita terima tak hukum Allah mengharamkan riak, ujub, takabur, tapi kita langgar. Apa ada ni? Tak laksana tu. Tiba-tiba tak laksana berarti engkar. Orang yang tak semayang berarti dia engkar kewajipan semayang. Tak. Orang yang meninggalkan puasa berarti dia engkar tolak kewajipan puasa.
Tidak. Orang yang tidak laksana tutup aurah berarti dia engkar kewajipan tutup aurah. Tidak. Lepas tu tak laksana tu sebab dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak engkar. Orang makan riba berarti dihalalkan riba. Tidak. Orang yang makan rasuah berarti dihalalkan rasuah. Tidak. Orang yang mengumpat berarti dihalalkan mengumpat. Dia engkar hukum mengumpat haram. Tidak. Itu kena faham molek tu. Tidak laksana berarti engkar. Engkar hukum agama murtad. Itu khawarij, bukan ahli sunnah. Itu pembicaraan antara Islam, iman dan ihsan. Yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan iman. Dalam kitab Fatih Faridah ni kena ambil molek. Sini pun cukup dah tak faham molek Islam, iman dan ihsan tadilah. Tunduk pada puak khawarij. Ba Islam, ba iman, ba iman. Iman ni terima hati. Orang yang hanya terima zahir, hati tidak terima, dia menzahirkan keislaman, dia menyembunyikan kekufuran, itu dia panggil munafik. Orang munafik. Apa orang munafik? Orang yang menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Orang Islam. Orang khawarij ni, orang munafik ni semayang berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Mati jenazahnya tidak disembahyang, jenazah disembahyangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Puak munafik. Kafir kan? Kafir di sisi Allah. Ada ni. Lepas tu kita boleh tuju tak seseorang munafik? Tak boleh. Sebab itu hati masing-masing dengan Allah. Hak kitanya Islam dengan kafir je kita boleh sebut. Sebab tu hak zahir. Ada orang tanya, Ustaz sah tak semayang dengan tu imam munafik? Dia tanya. Sah tak semayang dengan tu imam munafik? Tak. Sekarang ni siapa tu imam munafik? Adalah. Kamu tahu mana dia munafik? Allah wahyukan kepada kamu ianya munafik. Sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu kata dia munafik. Munafik ni kafir ni. Ada ni. Munafik ni kafir di sisi Allah. Kekal neraka selama-lamanya. Bukan kekal neraka sahaja. Neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Sah dah ikut imam munafik? Ni soalan orang jahil. Kalau nak tanya gini, sah dah semayang dengan tu imam yang murtad? Baru boleh bicara. Murtad. Sebab apa? Dia batal Islam pada zahir. Atau murtad. Murtad siapa yang nak menghukumkan? Pula ni. Kena berhalus itu. Ataupun tanya gini, sah tak ikut tu imam fasik? Boleh tanya. Kenapa dia fasik? Kerana dia terbabit dengan riba, dosa besar yang diisytiar perang oleh Allah Ta'ala. Gitu tu imam dia mah. Kenapa tu imam tu fasik? Dia makan rasuah contohnya. Tu contoh. Pada ni. Apa boleh tanya hak tu hukum zahir? Dia tanya sah dah ikut imam munafik. Munafik ni kita tak tahu. Sebab ni hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bicara zahir sahaja. Bicara Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an ahkama bizawahir wallahu yatawalla sarair." Diperintah akan ada hukum zahir. Hak dalamang tu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengetahui siapa yang munafik, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Pada ni. Munafik ni orang Islam yang terima pada zahir,
bersembahyang, berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati tidak terima, menyembunyikan kekufuran, keengkaran. Apa Nabi kata, mereka hati tak terima, nak engkar belaka. Nabi cerita apa pun mereka engkar di hati. Hak zahirnya hanggu, orang Nabi kata, ya Nabi kata, tapi dia menyembunyikan kufur tu engkar, dia menyembunyikan kekufuran. Dak hak Nabi cerita tu bohong belaka mana apa ni, hati tidak terima, tu munafik. Tapi secara zahir dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima serta beramal. Mana beramal? Bersembahyang, berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak beriman. Ini kita bicara bab iman, terima hati, percaya hati. Terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul daripada perkara agama. Hati kena terima belaka. Rasul bawa bab ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, hati terima. Rasul bawa bab muamalah, hukum muamalah, hukum jual beli, sewa menyewa, cerita bab wakalah ke, cerita bab wakah ke, heboh ke, cerita bab faraid ke, cerita bab wasiat ke, cerita bab bersyarikat ke, terima belaka. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa bab munakahat, bab nikah, bab tolak, bab cerai, bab iddah, bab menyusu, bab nafkah, terima belaka. Bab munakahat ni hak Nabi bawa. Bab janayat, bab qisas, bab hudud, bab diyat, terima belaka. Bab takzir, terima belaka. Sebab ini hukum agama yang Rasul bawa, hati kena terima. Hati kena terima. Sebagaimana terima kewajipan semayang, terima kewajipan perintah-perintah dalam hukum janayat, kena terima. Quran perintah aqimus salah, diri oleh kamu akan semayang, hati terima. Quran perintah faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan, terima. Sebab Quran perintah. Quran kata kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, hati terima puasa. Ayat Quran yang sama, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang beriman, diwajibkan ke atasmu kamu qisas, balas seumpama, kena terima. Sebab apa? Hak perkara yang Nabi bawa daripada Allah, yang tercatat di dalam Al-Quran, kalamullah. Orang beriman kena terima bulak-bulak di hati. Orang beriman. Pelaksanaan dia macam mana? Pelaksanaan wajib kita memperjuangkan. Itu je. Pelaksanaan wajib kita memperjuangkan. Sebagaimana wajib kita menegakkan agama dan diri, sebagaimana wajib kita menegakkan agama dalam keluarga, ijma' ulama wajib kita menegakkan agama dalam negara. Ijma' ulama. Itu perjuangkan. Terlaksana atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi cita di hati nak tengok tertegaknya hukum agama Allah dan negara yang bernaung di bawah bumi, yang berada dalam bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Ada ni. Tapi yang bicara bab iman, terima hati akan sekalian barang yang dibawa oleh Rasul daripada segala perkara agama. Ni terima. Hati kena terima sebagai orang yang beriman. Ada ni. Kena faham molek ni, kita di awal kitab Fatih Faridah tu, agama satu, Islam, iman, ihsan. Ada ni. Ihsan tu, apa peranan ihsan? Pengabdian diri kita kepada Allah.
melaksanakan hukum agama Allah dalam diri, melaksanakan hukum agama Allah dalam keluarga, memperjuangkan supaya tertegak hukum agama dalam negara, akan menguatkan iman kita. Itu kedudukan ihsan. Ada ni. Pengambilan diri kita kepada Allah tu yang akan menguatkan iman kita. Ada ni. Kita tidak mengabdikan diri akan Allah ni yang akan melemahkan iman kita. Ihsan syarat untuk sempurna Islam dan iman. Ihsanlah yang akan menguatkan iman kita. Pelaksanaan, perjuangan sebab terlaksana. Memang kita kena berjuang. Kita kena berjuang untuk menegakkan agama dan diri. Kena berjuang. Sekarang ni kalau tak berjuang, rebong kita-kitanya. Kemudah-mudah je. Berjuang. Kita nak menegakkan agama dan keluarga. Kena berjuang. Ada ni. Bukannya mudah. Suami nak kepada belajar agama. Ada isteri tambah. Ada anak-anak tambah. Nak ajak main masjid, belajar, tambah. Hidup sibuk dengan telefon je. Jadi kita nak menegakkan agama dan keluarga, kita kena berjuang. Bukan mudah. Tapi nak menegak agama dan diri pun kena berjuang. Bukan mudah. Dalam keluarga, kena berjuang. Dalam negara, lagilah kena berjuang. Berjuang untuk menegakkan agama dan diri, keluarga dan negara. Untuk melengkapkan Islam, iman dan ihsan. Bahagian iman, terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul daripada segala perkara agama, dan percaya apa-apa ia Rasul khabar daripada perkara gaib. Ni kan gaib lah. Rasul cerita bab Allah, gaib. Rasul cerita bab malaikah, gaib. Rasul cerita bab barzah, gaib. Rasul cerita bab qada qadar, gaib. Qada, ketentuan azali, hanya Allah yang mengetahui. Qadar yang Allah perbuat sekarang, gaib. Zahirnya kita yang buat. Mana ni? Qadar Allah Ta'ala perbuat sekarang ni. Berlaku gerak dia mari mana? Kita lah, sebab kita alhamdulillah hari ni sihat bertenaga. Waktu kita yang boleh bangun duduk, boleh bergerak. Gerak diam tu perbuatan Allah, gaib. Hak qada azali hanya Allah yang mengetahui tu. Ni hak sedang berlaku, depan mata kita ni. Semua tu adalah qadar, perbuatan Allah, gaib. Ni kena percaya hati dengan perkara gaib ni. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Waktu mula-mula sekali. Allah gaib, malaikat gaib, barzah gaib, syurga neraka gaib, qada qadar gaib. Ini bicara bab iman. Bicara bab iman, terima segala perkara agama, terima bab ibadah, muamalah, munakat janayah, dan percaya, terima hati akan sekalian yang dikhabarkan oleh Rasul daripada perkara yang gaib. Rasul cerita kisah-kisah terdahulu, terima. Bukan cerita penglipu lara apa nak. Orang tua cerita-cerita karuk tu lah. Jadi apa yang Rasul cerita, apa yang berlaku sebelum, terima. Rasul cerita yang lagi akan, terima. Tahun sebelum kan cerita-cerita Rasul terdahulu tu kan, kena terima lah. Lepas tu Nabi cerita akan datang, kena terima lah. Sebab apa? Sebab apa yang dicerita oleh Rasul adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana beriman dengan Allah dan Rasul masuk di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman dengan Rasul dengan jalan ijmal. Jalan ijmal, jalan tafsin. Jalan ijmalnya ramai nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipilih
yang dilantik oleh Allah. Secara ijma, secara ringkas, ramai. Ada setengah mengatakan Rasul 313 orang, Nabi 124,000 orang. Tu beriman sekalian secara ijma, secara ringkas. Beriman secara tafsir seorang-seorang, hak Rasul 25. Gitu. Ijma satu, tafsir satu. Nanti dia akan masuk pada bicara malaikat, kemudian masuk pada bicara kitab. Malaikat kitab pun sama, beriman secara ijmal satu peringkat, beriman secara tafsil satu peringkat. Habis itu masuk pada di penghujung kitab nanti bicara berkaitan dengan qiyamah. Tapi sebelum bicara qiyamah tu bicara bab taubah. Jadi sebelum masuk bicara bab mati, bicara bab taubah dahulu. Didatangkan berkaitan dengan pelihara hukum agama, pelihara kuliah yang 5, dia akan bicara kuliah yang 6, bicara berkaitan sebab murtad, lepas tu bicara berkaitan dengan taubah. Didatangkan rukun taubah, lepas tu bicara bab kematian. Sebab nak bicara bab kematian, bicara bab taubah terlebih dahulu. Untuk menghadapi kematian, bicara bab taubah. Bila mati, bicara bab barzah. Rukun iman yang ke-5, beriman dengan hari kesudahan. Hari akhir, hari kesudahan. Apabila mati seseorang, berakhirlah hari dunia baginya. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari kesudahan. Hari kesudahan berlakunya tiup sangka kali pertama, berakhirlah hari dunia bagi sekalian. Mati seseorang, berakhirlah hari dunia bagi seseorang. Bermulalah barzah. Maka dia akan bicara berkaitan dengan barzah, berkaitan dengan dibangkitkan kembali, berkaitan dengan mahsyar, hisab, mizan, syafaat, telaga haud, titiang sirat, neraka. Akhirnya bicara syurga, tamat kitab Pati Farida. Wallahu a'lam.